Assalamualaikum kelas. Sekarang ni bersama cikgu sekali lagi untuk bahagian seterusnya 2.3 iaitu kita nitrogen. Yang ni kita nak belajar sebab kenapa kita nak belajar pasal kita nitrogen, sebab bab sebelum ini 2.2 kita dah ada sebut bahawa nitrogen ni sangat penting dalam tumbuhan kerana dia merupakan salah satu makronutrien yang sangat diperlukan oleh pokok dalam mensintesiskan klorofil dan juga dalam penghasilan bahan makanan oleh pokok tersebut. Dan kalau tiada nitrogen, maka tumbuhan tu akan jadi tak subur dan akan jadi terbantut. Daun akan jadi kuning. So, kita nak belajar hari ini mengenai kita nitrogen. Sebab nitrogen tu sangat penting pada tumbuhan. Jadi, tanpa buang masa, kita akan pergi terus kepada slide seterusnya. Okey, kenapa kita nak belajar mengenai kita nitrogen dan apakah itu sebenarnya kita nitrogen? So, kita nitrogen ni sebenarnya dia merujuk kepada proses. Satu proses yang mana unsur nitrogen tu akan dikitarkan daripada udara pergi kepada tanah untuk tumbuhan yang mana akan dipindahkan kepada haiwan dan seterusnya akan kembali kepada udara balik. Jadi kitaran itu adalah satu proses yang berulang. Bermaksud nitrogen itu akan sentiasa digantikan. Okey. Dalam kitar nitrogen ni kita akan belajar bahawa walaupun tumbuhan tu perlukan nitrogen, tapi ada satu masalah. Tumbuhan dia tidak boleh menyerap nitrogen yang ada di persekitaran dia dengan mudah. Dia tak boleh menyerap secara langsung. Jadi dalam kitar nitrogen ini dia akan menjelaskan bagaimana tumbuhan boleh menyerap nitrogen, bagaimana dia boleh dipindahkan kepada hidupan lain dan bagaimana dia boleh kembali kepada atmosfera dan seterusnya macam mana proses itu boleh berulang. Okey, so dalam kitar nitrogen, sebab nitrogen tumbuhan ni dia tak boleh menyerap nitrogen terus daripada atmosfera. Dia hanya boleh menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akar dia. So, untuk mendapatkan ion nitrat tersebut dalam tanah, maka dalam kitar nitrogen dia ada dua proses penting. Satu, proses penambahan ion nitrat. Bermaksud bagaimana ion nitrat itu nak ditambah ke dalam tanah supaya tumbuhan boleh menyerap ion nitrat tersebut. Dan proses yang kedua adalah proses penyingkiran. Bermaksud bagaimana ion nitrat yang ada dalam tanah tu yang tumbuhan tak serap tu, bagaimana dia boleh kembali kepada atmosfera. Jadi dua proses yang penting dalam kitar nitrogen. So kita pergi yang pertama iaitu proses penambahan. Bagaimana ion nitrat tu boleh ditambah dalam tanah. Okey, so kita tengok nitrogen banyak dekat atmosfera. So dalam slide cikgu ni, nitrogen banyak dekat atmosfera. Ada lebih kurang 78%. So salah satu cara bagaimana ion nitrat yang mana yang diperlukan oleh pokok tu boleh ditambah ke dalam tanah, yang pertama adalah melalui proses pengikatan nitrogen melalui kilat dan gunung berapi. Jadi kilat tu dia menghasilkan tenaga yang sangat kuat. Jadi bila dia hasilkan tenaga yang sangat kuat, dia akan menyebabkan nitrogen berpadu dengan oksigen untuk membentuk nitrogen oksida. Yang mana nitrogen oksida itu akan bergabung dengan air untuk membentuk hujan asid. Lebih kuranglah dia akan membentuk asid, yang mana asid itu akan turun dan diserap oleh tanah dalam bentuk sebatian nitrat. Itu kilat. Okey, dihasilkan nitrogen oksida sebab dia mempunyai tenaga yang sangat tinggi. Maka nitrogen oksida bergabung dengan air dan terus sebagai hujan masuk ke dalam tanah dalam bentuk ion nitrat. Kemudian kita ada gunung berapi. So gunung berapi ni pun sama, letupan dia tu boleh menukarkan gas nitrogen kepada nitrat. Itu cara penambahan yang pertama. So cara penambahan yang kedua adalah melalui bakteria pengikat nitrogen yang mana ada biasanya pada akar pokok kekacang. Jadi bakteria dalam pokok kekacang ni dia duduk dekat nodus, ada pada bahagian akar tu. Okey, dia akan mengambil nitrogen yang ada dekat udara dan dia akan mengikat nitrogen tersebut untuk membentuk ion nitrat. Itu cara penambahan kedua. So cara penambahan ketiga adalah kita merujuk kepada bakteria pengurai dan bakteria penitritan. Okey, bakteria pengurai itu mana dia datang? So secara umumnya lembu ni, lembu ataupun hidupan, okey, bila dia makan tumbuhan, maka sebenarnya nitrogen tu dipindahkan ke dalam haiwan
dan haiwan akan membentuk protein daripada nitrogen tersebut. So, bermaksud dalam badan haiwan ni ada protein. Jadi, bila haiwan tu mati, bakteria pengurai yang kita kata repuk tu, yang buat di depan mati jadi bau busuk tu, dia akan membuat tugas dia, iaitu menukarkan protein tersebut menjadi amonia. Yang mana ni simbol cikgu tunjuk kat sini, amonia NH4. Bermaksud dia ada nitrogen, dia ada hidrogen. Jadi amonia ni tidak boleh diserap oleh pokok lagi. Sebab pokok hanya menyerap ion nitrat. Jadi siapa yang menukarkan ion nitrat tersebut? Yang inilah bakteria penitratan. Bakteria penitratan yang datang selepas amonia dihasilkan oleh bakteria pengurai, maka dia akan mengoksidakan amonia untuk membentuk sebatian nitrit. Bermaksud dia akan jadi ion nitrit. Kemudian sekali lagi dia akan bertukar menjadi ion nitrat. Ini cara kita nak tambah. So daripada kilat gunung berapi, daripada pengikat nitrogen, daripada bakteria pengurai dan bakteria penitritan, maka ion nitrat tu bertambah di dalam tanah. Okey, jadi siapa pula yang singkir? Okey, penyingkiran melalui tanah yang pertama adalah berlaku apabila tumbuhan itu menyerap ion nitrat tu. Okey, bermaksud ion nitrat ni ada banyak kat tanah. So sekarang ni dia akan jadi kurang apabila diserap oleh pokok. Dan pokok itu akan dimakan oleh haiwan herbivore. Jadi sekarang ni nitrogen tu dah berpindah ke dalam haiwan. Okey, dan bila haiwan tu mati, bakteria pengurai dan bakteria penitritan akan menukarkan dia menjadi ion nitrat. Okey, ion nitrat. Okey, boleh faham saya tu? Jadi ion nitrat. So ion nitrat ni ada sesetengah bakteria yang kita panggil sebagai bakteria pedinitratan, yang mana bakteria ni dia hidup dalam kawasan yang kurang oksigen. Jadi dia perlukan oksigen. So cara dia mengambil oksigen adalah dia ambil ion nitrat ni, dia uraikan kepada oksigen dan gas nitrogen. Bermaksud gas oksigen itu diserap oleh dia untuk proses respirasi, dan nitrogen yang terhasil daripada proses tersebut akan dibebaskan kembali kepada udara. Okey, itu proses penyingkiran yang kedua. Yang pertama tadi melalui tumbuhan makan, tumbuhan serap dan haiwan makan. Yang kedua adalah melalui bakteria pendinitratan, yang mana bakteria itu memerlukan oksigen tapi dia duduk dekat kawasan kurang oksigen, maka dia perlu ambil ion nitrat dan dia tukarkan kepada oksigen dan gas nitrogen. Nitrogen terbebas, oksigen dia guna. Dan sesetengah ion nitrat yang berada dalam tanah ni, apabila hujan turun, dia akan larut bersama air yang masuk ke dalam tanah, dan seterusnya air tersebut akan turun dan menyebabkan ion nitrat itu akan pergi kepada tasik, pergi kepada sungai, pergi kepada laut, bermaksud akan pergi tempat lain, menyebabkan ion nitrat di dalam tanah menjadi kurang. Itu sebab dalam kitar nitrogen ni penting kedua-dua proses ni. Proses penambahan yang mana dia akan tambah ion nitrat untuk membolehkan tumbuhan menyerap nitrogen daripada ion nitrat tu supaya dia boleh tumbuh dengan subur. Kemudian bila dia dah itu untuk tambah. Okey? Dan sebab dia adalah kitaran, bila kita tambah, dia juga akan keluar ion nitrat tu. So itu adalah proses hilang dan ganti. Itu saja yang kamu perlu faham untuk bahagian ini. Okey, seterusnya, silap, ada satu lagi. So kita tengok kepada kepentingan kitar nitrogen. So mengapa kitar nitrogen ni sangat penting? So untuk kitar nitrogen ni sangat penting, sebab apa? Sebab yang pertama kita nak kekalkan kandungan gas nitrogen tu. Supaya nitrogen di dalam atmosfera tu sentiasa 78%. Okey, kemudian dengan adanya kitar nitrogen ini bermaksud protein pada tumbuhan dan haiwan tu sentiasa ada. Sebab apa? Sebab nitrogen ni mensintesiskan protein. So protein tersebut penting untuk pertumbuhan sebab dia akan membaiki sel dan dia akan membuat sel baru. Okey, seterusnya nitrogen ni merupakan makronutrien. Jadi dengan adanya kitar nitrogen, maka dalam tanah tu sentiasa ada ion nitrat dan membolehkan tumbuhan menjadi subur. So bila tumbuhan subur, siapa yang untung? Petani. Sebab tumbuhan subur menghasilkan hasil pertanian yang banyak.
Dan yang akhir sekali adalah mengurangkan pencemaran alam. Sebab apa? Sebab bakteria pengurai dengan bakteria penitritan ni kita boleh guna untuk menghasilkan baja kompos. So baja kompos tu tidak menggunakan bahan kimia. Jadi bahan kimia yang berbahaya. Jadi bahan kimia yang berbahaya tu tidak akan ditambah ke dalam tanah. So dia adalah mesra alam. Itu saja daripada cikgu. Dan bagi yang orang kata apa, belajar dengan cikgu, okay, so kod kehadiran kali ini adalah ketam masak lemak. Jangan lupa ya, isi kod kehadiran minggu ini adalah ketam masak lemak. Itu saja daripada cikgu. Harap video ini dapat membantu kamu.